Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat 10 dan 11 lagi dalam surah Al-Ankabut. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka pada jilid yang ke-7, muka surat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. صدق الله العظيم. Dan di antara manusia yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka bila dia disakiti kerana dia beriman kepada Allah, dia menganggap fitrah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan di Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Dan sungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sungguhnya dia mengetahui orang-orang yang munafik. Jadi dalam kuliah yang lalu telah saya huraikan kepada tuan-tuan pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkaitan dengan manusia yang bila berlaku fitnah kepada mereka, dan telah berulang kali kita ceritakan tentang perbezaan maksud fitnah yang ada dalam bahasa Arab dengan apa yang difahami oleh sebahagian daripada kita dalam kerangka kefahaman bahasa Melayu. Kata Ibnu Jauzi dan tafsirnya Zadul Masir bahawa berkenaan dengan iftitan yang berlaku kepada manusia bila beriman dalam rangka mereka mencari keimanan kepada Allah SWT ni berlaku dengan beberapa bentuk. Yang pertama, ahaduha annaha nazalat fil mu'minin alladhina akhrajahum al-musyrikun ila badr fartaddu. Rawahu Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Iaitu yang pertama mengatakan bahawa maksud iftitan yang berlaku kat sini dalam konteks beragama ni, ia berlaku kepada sebahagian kaum mukminin yang telah pun dihalau keluar oleh kaum musyrikin dalam perang Badar. Mereka masih lagi duduk di Mekah dalam keadaan mereka Islam, mereka belum berhijrah ke Madinah, maka meletus perang Badar, maka umat musyrikin telah pun dikalahkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Maka apa yang berlaku sebab itu, mereka telah mengusir orang beriman di kalangan mereka, orang Islam yang ada di Mekah. Jika mereka nak kekal di Mekah, maka mereka kena murtad. Maka berlakulah kemurtadan di situ. Yang kedua, nazalat fi qaumin kanu yu'minuna bi alsinatihim fa idza asabahum bala' min Allah aw musibatun fi anfusihim wa amwalihim iftatanu. Ini pula merupakan kata Mujahid, iaitu segolongan manusia yang beriman mengatakan dengan lidah mereka, tapi bila ditimpa satu ujian dalam beragama ataupun apa-apa bentuk musibah dalam diri mereka, penyakit, harta dan sebagainya, maka mereka pun keluar dari Islam. Wa thalithu nazalat fi nasin minal munafiqin bi Makkah kanu yu'minun fa idza udhu wa asabahum bala'un minal musyrikin raja'u ila syirk qalahu ad-Dhahhak. Kata Dhahhak pula bahawa ini merujuk kepada segolongan kaum mukminin di Mekah. Mereka asalnya beriman, tapi bila berlaku satu bala, ujian dalam beragama itu, iaitu sama ada tekanan daripada kaum musyrikin dan sebagainya, maka mereka kembali kepada syirik. Yang keempat, ini kisah telah kita bincangkan tentang Ibn Abi Rabi'ah. Kana aslam fa khafa 'ala nafsihi min ahlihi wa qaumi fa kharaja min Makkah hariban ila Madinah. Ini kisah melibatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah yang telah kita bincangkan sebelum ini, yang mana adik-beradik seibunya yang telah menderanya, memukulnya sehingga dia murtad mengikut pandangan dikemukakan oleh sebahagian ahli tafsir. Jadi inilah dia di antara apa yang dapat kita fahami daripada ayat tentang bab fitnah dalam beragama ini, seperti dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya. Kemudian dalam ayat Allah, fa idza udhiya fillah, apabila mereka ditimpa satu perkara dalam hubungan berkaitan dengan Islam ini, bisabab imanihi ja'ala fitnatan nasi, dia menjadikan tekanan manusia itu ka'adzabillah. Dia menganggap bahawa apa yang menimpanya itu seperti satu azab daripada Allah SWT. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan sekalian, antara doa yang sangat penting untuk kita amalkan dalam ujian beragama ni, masalah yang kita lalui kadang-kadang terlalu terpengaruh sebahagian daripada kita melihat perkembangan kebendaan yang berlaku keliling kita oleh manusia yang berjaya, pencapaian mereka, dan sebahagian mereka yang dikagumi oleh masyarakat dunia ni merupakan orang tidak berpegang pada Islam, seolah-olah Islam menyebabkan kehidupan ini menjadi
terkongkong dan tak boleh maju ke hadapan. Pernah satu hari Nabi SAW memberitahu kepada seorang sahabat tentang kepentingan mengamalkan doa ini. Amar Nabi SAW Shaddad bin Aus was-sahabah radhiyallahu anhum bil ikthar min hadha du'a bi ajmalil alfaz wa ajalil ma'ani. Nabi telah pun wasiat kepada Shaddad bin Aus, iaitu satu ketika bila melihat manusia mengumpulkan harta, memperbanyakkan perkara-perkara bersifat kemewahan yang kita dapat lihat, yang kadang-kadang timbul dalam benak fikiran sebahagian daripada umat Islam bahawa kehidupan agama ni menyekat atau menyebabkan mereka tidak dapat menikmati keindahan keseronokan hidup dunia. Adakah begitu tuan-tuan? Ini banyak berkaitan dengan iman tuan-tuan. Sebab itu Nabi mengajar kita satu doa, hafaz ia dan amalkan. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta kepadamu ketapan dalam urusan agama ni dan kekal kuat dalam petunjuk yang kau berikan. Aku minta kepadamu ya Allah segala perkara yang mendatangkan rahmatmu kepadaku dan perkara-perkara yang beri keampunanmu untukku, dan aku mohon kepadamu ya Allah kekuatan untuk bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Aku minta kepadamu ya Allah hati yang selamat, lisan yang benar. Aku minta kepadamu ya Allah segala perkara kebaikan yang kau ketahui, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari segala keburukan terhadap perkara-perkara yang kau ketahui, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap semua perkara yang kau ketahui. Wastaghfiruka lima ta'lam, aku mohon keampunanmu ya Allah dalam segenap perkara yang kau ketahui. Innaka anta 'alamul ghuyub, sungguhnya engkau ini maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ini doa dapat kita lihat dalam Musnad Ahmad, Nasa'i, Baihaqi, riwayat yang begitu banyak oleh para ulama hadis dengan sanad yang sahih, iaitu Nabi mengatakan kepada Shaddad bin Aus ini, sahabat yang mulia ni, apabila idza tanazan nasu ad-dananira wad-darahima faktanizu al-kalimat, apabila engkau melihat manusia memperbanyakkan harta, dinarnya, dirhamnya, maknanya merujuk kepada kekayaan lah, maka banyakkan olehmu mengucapkan kalimah ini, mendoakan kepada Allah Taala supaya kesejahteraan yang kamu peroleh itu mengatasi apa yang mereka banding bezakan, yang mereka bangga-banggakan. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Maka dalam ayat ini boleh kita lihat fitnah yang berlaku dalam kehidupan sebagian manusia, memesongkannya atau membantutkan niatnya untuk menjadi orang beriman, menghalangnya untuk mengikuti petunjuk daripada Allah SWT. Kerana pandangan singkatnya yang dangkal itu mengakibatkan dia membuat ukuran ujian di dunia ni lebih kuranglah ujian ke akhirat. Tak apalah kalau dah kena ujian kat dunia, ke akhirat bersama. Dia bayangkan begitu, bahawa dia membayangkan dia boleh dapatkan sayang Allah SWT di akhirat nanti, ataupun keimanan dalam dirinya itu begitu nipis sehingga dia merasakan tak mengapalah daripada kena ujian ini, baiklah kita ikut mereka daripada ditimpa satu musibah tekanan yang berlaku daripada puak musyrikin, seperti dapat kita lihat dalam pandangan ahli tafsir ini. Kemudian datang ayat berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-12 dan 13. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilin min khatayahum min syai' innahum lakadhibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Sadaqallahul azim. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, ikutilah jalan kami, nanti kami akan memikul dosa-dosa kamu, dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta, dan sungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa orang yang lain di samping beban-beban mereka sendiri, dan sungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka adakan. Di sini menunjukkan kepada kita penglibatan puak kafirin, musyrikin, fasikin, bahawasanya mereka tidak redha berada dalam kesesatan itu seorang diri. Mereka nak mengajak orang lain untuk sesat bersama-sama. Kerana kalau mereka sahaja yang berada dalam kesesatan, maka itu tidak memuaskan hati mereka, tidak menyeronokkan. Mesti ada orang lain juga untuk terlibat bersama-sama. Jadi perasaan seperti ini muncul oleh kerana kesombongan, lalu dizahirkan dengan kata-kata. Dan ini kalau kita lihat dalam tafsiran oleh Sahihul Kasyaf, maksud kat sini kalau kita faham dari sudut bahasa Arab, maknanya di sini ialah wa ma'na qawli man yurid ijtima' amrayni fil wujud fayaqul liyakun minkal ataya wa liyakun minid du'a. Seolah-olah macam kata-kata seorang, kamu bagi hadiah lah, nanti saya doakan untuk kamu. Maknanya berhasilnya doa adalah disebabkan hadiah yang kamu tawarkan kepada saya ataupun anugerah yang kau berikan kepada saya. Jadi di sini kata-kata pemimpin ataupun
ataupun golongan yang sesat ini, yang nak orang lain pun sesat bersama dengannya, walaisa huwa fil haqiqati amru talabin wa ijab. Ini bukanlah satu paksaan, tapi kamu jangan bimbanglah seolah kata-kata seperti itu yang penuh dengan kemesraan, dengan ajakan untuk melakukan perkara-perkara maksiat ini, dengan anggapan bahawa nanti di akhirat kamu usah fikirkan beban dosa kamu, aku yang akan tangguh, kamu ikut je, akhirat nanti tahulah aku jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah puak ini, golongan ini menyangkakan semudah itu mereka akan dapat membuat perhitungan di depan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti? Sedangkan kalau kita lihat dosa yang mereka pikul, yang mereka adakan, kesalahan mereka pun mereka tak mampu nak pikul di akhirat nanti. Maka sebenarnya dalam satu hadis Nabi SAW ada menjelaskan tentang perkara ini. Waja'a fil hadis tafsir hadza. Dalam tafsir Zajjaj, Al-Imam Az-Zajjaj membawakan, annahu man sanna sunnata zulmin aw man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi ithmuha wa ithmu man 'amila biha min ghairi an yanqus min awzarihim syai'. Di akhirat nanti orang yang mengajak kepada perkara-perkara kemaksiatan, perkara-perkara kelalaian, perkara-perkara yang merupakan dosa, dia yang telah mewujudkan laluan ataupun mewujudkan apa jua bentuk sekalipun lah, menghidupkan satu perkara-perkara yang haram lalu diikuti orang yang memulakan perkara itu, mengajak orang melakukannya atau menghidupkan suasana supaya dosa-dosa itu dilakukan, apa saja bentuknya sekalipun, maka di akhirat nanti dia akan dipertanggungjawabkan di depan Allah terhadap perkara yang dilakukan itu, budaya yang dia wujudkan itu, amalan yang dia diadakan itu. Mana dia membuka pintu perkara maksiat itu dilakukan, maka dia akan menanggung dosa setiap orang melakukannya. Namun demikian, orang yang melakukannya pun turut akan memikul bahagian masing-masing. Bukanlah berarti orang ni dia telah pun menyebabkan manusia sesat dengan amalan dia, dengan suruhan dia, dengan apa bentuk pintu perkara kemaksiatan itu yang dibuka olehnya, maka orang masuk beramai-ramai melakukan buatan yang haram itu. Jangan disangkakan bahawa yang mengikuti ataupun terpedaya itu akan bebas daripada tuduhan melakukan dosa dan dikenakan hukuman. Mereka pun akan turut dibebankan, dan yang membukakan itu akan mendapat double, triple, 2 kali ganda, 3 kali ganda, mengikut pada bilangan mereka yang telah pun disesatkan oleh apa yang dirancang ataupun dibukanya pintu oleh orang yang pertama ini. Maka ini maksud hadis, bahawa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, tetapi dalam kes dia mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan itu dan dosa-dosa itu, dia telah buka pintu, dia akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpanduan kepada hadis, man sanna sunatan sayyi'atan fa alaihi ithmuha wa ithmu man 'amila biha la yanqus min awzarihim syai'. Siapa yang memulakan satu perkara kejahatan diikuti orang, maka dia akan dipertanggungjawabkan di atas kesalahan orang itu terhadap apa yang dilakukan dirinya. Mungkin satu perkara yang berkaitan bila Nabi SAW menyatakan permulaan penyembahan berhala oleh kaum musyrikin Arab adalah disebabkan oleh seorang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang mana beliau ni telah pun pergi berdagang ke negara Syam dan melihat bagaimana golongan musyrikin di sana menyembah patung berhala. Dia membawa pulang patung berhala itu ke tanah Arab, dan dialah yang telah memulakan peribadatan syirik kepada Allah SWT berupa patung berhala yang mereka sembah itu. Maka Nabi telah menyatakan, aku melihat ini manusia Ibn Luhai ini telah pun diasak dalam api neraka dalam keadaan ususnya, perutnya seperti terburai dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik ususnya yang panjang dalam neraka itu kerana dialah yang mula-mula mensyariatkan, membawa perkara kesesatan itu dalam amalan orang-orang Arab, iaitulah penyembahan berhala. Maka daripada ayat ini menunjukkan kepada kita, janganlah seseorang itu terpedaya dengan anggapan bahawa para pemimpin ataupun orang yang dicontohi itu akan memikul bebannya di akhirat. Tidak akan berlaku sama sekali. Orang itu akan dipertanggungjawabkan di atas perbuatan yang menyesatkan orang, betul. Tetapi kamu yang mengikutinya, kamu akan dipersoalkan terhadap tindakan dan juga amalan yang kamu lakukan. Maka inilah dia yang dapat kita faham melalui tafsir ayat yang lain. Contohnya surah Fatir ayat ke-18, iaitu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Dan jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul dosanya, itu tidak akan dipikulkan untuknya sedikit pun, walaupun yang dipanggilnya itu merupakan kaum keluarganya sendiri. Jadi wala yahmiluna athqalahum wa athqala ma athqalihim, sungguhnya mereka akan memikul beban dosa dan beban dosa yang lain di samping beban mereka sendiri. Ayat ini merupakan khabar kepada para penyeru kekafiran dan kesesatan bahawa mereka akan menanggung dosa mereka sendiri, dan dosa dipertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan, iaitu mengajak manusia atau membuka pintu kesesatan itu untuk diikuti oleh orang lain. Demikian juga Allah menyatakan dalam surah An-Nahl ayat ke-25, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuhnya pada hari akhirat, dan sebahagian dosa-dosa golongan yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka telah disesatkan. Jadi demikianlah perhitungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa jangan sesiapa pun di kalangan kita yang menyangkakan bahawa akhirat nanti
nanti akan ada orang lain untuk cover diri kita terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan mengikutinya. Tidak. Orang itu akan dipertanggungjawabkan terhadap pintu kesesatan yang dibuka dan dia taja. Kamu yang mengikuti pun akan dipersoalkan dan dihukum di atas mengikutnya kamu akan mereka yang saat itu. Jadi apa yang dapat kita fahami daripada bahagian ini seperti apa yang disebut dalam tafsir Munir sebagai contohnya, iaitu tema bahagian hari ini menceritakan bentuk-bentuk ataupun format ujian yang berlaku dalam kehidupan seorang mukmin di atas prinsip orang beriman itu diuji dan orang kafir pun akan menerima hukuman. InsyaAllah saya akan huraikan perkara ini yang kuliah akan datang, 3 tema yang berkaitan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.